jangan cerita buruk pasal orang ni. And sampaikan positif je. And kalau kau rasa tak ada benda baik kau nak cakap, kau diam. So that's why my first ni is memang taklah nak cerita buruk orang, memang tak boleh belah, yang jenis sukalah yang sembang. Baik Ubi, diam-diam berisi dalam diam. Ubi kan diam-diam berisi kan. Baik Memang Ubi dibesarkan macam tu Ubi. Boleh tau. Dia ni sebab dia lah like father like son. ya. Bapa saya Pak Lokman. So lain. Tak tahu saya nak angkat juga. Tak baik tau. Borak sini, habis sini bersama dengan Mimi Fly in the house and Han Kabir. What's up? First time jumpa Han Kabir. Han Kabir. Nama sebenar apa? Nama sebenar Han Kabir. Tak nak bagi tahu. Oh, tak nak bagi tahu. Nama dia Sufian kot, tak silap. Ahmad Sufian. Oh, Muhammad Sufian Ahmad Sufian. Mimi Fly kita dah kenal lama dah. Ya, nama sangat apa dia Zaman-zaman Gangstars. Kita bukan pergi Bali sama-sama. Oh, yeah. Ya Allah, tu 2008 je. Hui, lama Mimi struggle gila-gila punya dalam industri sampai sekarang. Yes, masih bertahan Dia alhamdulillah. masih lagi orang kata menunjukkan taringnya. Dan sekarang ini untuk pengetahuan penonton kita dekat YouTube dan juga yang mendengar kita di Spotify, Mimi baru saja melancarkan single terbaru dia berjudul Diam. Diam, kenapa? Kalau ada tanda seruan macam amaran sikit kan. Diam. Berkolaborasi dengan Han Kabir. Kita first time jumpa Han Kabir ni. Kita nak berkenalan dululah. So kita bagi peluang dulu Han Kabir bercerita lah. Nak panggil apa ni? Han ke Kabir? Panggil Han Han. Okey. Okey, saya lebih dikenali sebagai Han. Kabir tu bermaksud mana datang Kabir tu kan. Mana saya dapat tu saja nama sebelum ni. Itu yang merungkaikan kenapa Han Kabir tak pernah ada dalam any history. Cari dekat Google search tak ada. So tak ada dalam sejarah siapa Han Kabir tu semua. This is the first. Your Facebook ada. Facebook pun tak ada. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Ada nama lama. You Dengan create nama Han Kabir ni sekarang. Nama baru ni. Yeah, this is the first debut yang dalam kira penampilan pertama Han Kabir yang dalam industri. Wow. Yang first tak ada, sebelum ni memang tak ada. Okey, jap. Mimi dah kenal lama Han. Mimi kenal Han daripada kumpulan lama dia. Oh, kumpulan nama dia apa? Kumpulan dulu nama Three Times Bread. Dulu zaman-zaman muda kan 3 kali angkuh lah dalam bahasa Melayu. Nak berlagak 3 kali orang 1 kali angkuh, kita 3 kali angkuh. Sebab actually lagu-lagu diorang actually menarik. Mimi suka. Mimi daripada situ Mimi teringin nak bercollaborate dengan Han sebab Mimi dengar dia punya penyampaian dan tulisan dia. So your genre lebih kepada rap, hip hop. We are more to rap music. Rap music. So kita orang daripada dulu lagi first dengan dulu saya bawa nama lama saya tu Three Times Bread punya kumpulan tu. First bersama-sama dengan Zueda, lagu Kau Pelitaku. Dengan DJ Faz. Ya. Ingat. Ya, itu adalah duo antara saya dengan Ash lah. Lepas tu kita orang tubuhkan Three Times Break tu. Mula bertiga tu kita orang rap dan kita orang mixture ballad punya flavor. Okay, the second song kita mixture dengan acapella and also string dengan Rafiq. Semua Rafiq adalah full produce daripada Abang Kai Rafiq ni. Kami bekerjasama dengan Rafiq Concept untuk lagu ni. Di mana Rafiq Concept ni lah yang kenalkan Mimi dengan Han ni. So masa kita orang collaborate first time untuk lagu Harapanku, yang ni lagu PKP lah masa first kita MCO itu. Masa tu Mimi dah berjaya siapkan demo lagu Diam ni. And Mimi tengah cuba jalankan proses Mimi nak come out dengan lagu ni. Lepas tu Mimi ada projek collaboration dengan Han Kabir, dengan artis-artis lain. So masa tu yang Mimi macam tengok rap dia, Mimi macam macam suka macam layan. So Mimi tengok balik, buka balik, oh okay, inilah yang one of the rappers untuk
3 times break semua ni yang Mimi dengar selama ni. TTB lah, 3 times break tergeliat lidah. Itu dah pasal. Itu TTB je. TTB. TTB. Sampai nanti. So banyak show dekat gigs ataupun macam mana you guys? Selepas daripada kita orang buat lagu Kopi Teku, sebenarnya tak ada sangat banyak show pun. Tapi ada juga dekat jumpa Mimi dekat orang kata apa, festival belia dulu kan. Ya, yang kita jumpa ada kita jumpa. Lepas tu there's a few performance banyak dekat. Dulu kan ada macam bazar-bazar kan. Lepas tu every bazar ada stage lah kecil macam tu je. Lepas dan habis macam tu je lah. Semua diam dan saya pun diam. Dan saya belajar balik kan. Saya banyak membaca dan saya orang kata pergi bertapa lah. Oh, bertapa dulu. Mungkin Han nak cerita pasal latar belakang dulu. Latar belakang tinggal kat mana, umur berapa, basic lah. I was born and raised in Sungai Buloh. Sungai Buloh. Dan masih di Sungai Buloh. 26 tahun dan 26 tahun di Sungai Buloh. Membesar dengan ayah. Until umur 17 macam tu. Saya decide untuk macam keluar dan cari hidup ni kan. So start dengan orang kata being a writer behind. Abang Rafiq lah the first one yang waktu tu saya ghostwrite untuk seorang rapper ni. Dia ni rap English je. So dia nak try buat bahasa Melayu tu macam mana. So dia panggil saya tu, saya try buat and all. Bila saya rap tu kan, saya vocal guide untuk dia. Bila that guy nak masukkan vokal dia, tiba-tiba Abang Rafiq macam, wait. And bro, asal kau tak bagi dia ni je rap Dan dia cakap macam tu. That is the first time yang orang betul-betul macam, dia boleh rap lah. And itu adalah kali pertama saya masuk studio kan. Macam, ini rasa dia. So daripada situ saya sudah mungkin berapa album, berapa lagu ataupun macam mana you album tak ada lagi buat masa ni. Memang tak ada album. Tapi kita orang ada banyak lagu tu kita orang just keluarkan. We have not know waktu tu kita orang tak ada plan untuk Dia ada banyak mixtape lah yang Mimi dengar ni, banyak mostly dia single by single. Banyak sangat. Just mengupas cerita yang berbeza yang bagi Mimi very interesting. Dia ada setiap tu dia ada episod kan. Cerita tu saya ada letak more like kita bukan cerita pasal diri kita sangat pun, tapi di setiap lagu tu ada kisah. And kisah macam first dengan lagu Jangan Bicara dengan Zara Ali tu berkenaan tentang dua pasangan kan, bercinta kan. And then yang lagu kedua tu ialah berkenaan sahabat. So lagu tentang sahabat bercerita kan. Ada topik. So saya tak suka. That's why saya tak panggil music saya adalah music hip hop. Saya panggil music saya rap, ataupun kalau ada genre untuk saya akan panggil honest rap lah. Saya akan cerita more to a meaning of that lah. Oh, dia ada beza antara rap dengan hip hop. Mimi, apa beza dia? Rap is more like spoken words in a way. Dia betul-betul cerita tu street. And rhythm and poetry and rhythm and poetry. Macam Malik. More like that. Hip hop ala ultimate. It's more sound. The sound. Sound dia lebih balance in a way dengan lyrics tu. Ultimate bagi saya asalnya dia rap. Ultimate is actually the pioneer of rap music. Dia cerita rakyat kan. Dia punya lagu-lagu ni semua cerita rakyat. So dia panggil rap. Tapi more beat tu Sonawan bagi saya dah into hip hop and Sonawan because tapi dia producer is universal. Tapi dekat-dekat masuk dia. Dekat-dekat je dekat. berkaitan. Sekali satu rumah. Macam Mimi, kenapa memilih Han KB? Macam boleh tahu dah, Mimi dah banyak collaborate dengan banyak artis. Okay. Antaranya Ultimate. Mimi dah collaborate dengan Zaid Idris, dengan Jeffrey Dean, dengan siapa lagi? Ada artis baru juga, Ratu Balkis, dengan Adam Easy. Yang before this memang Mimi habiskan collaboration dengan mereka. Tapi untuk Mimi punya single yang Mimi nak keluar sekarang ni, kira insyaAllah
pada tahun ni, starting dia dengan lagu Diam ni. Mimi memang nak collaborate dengan artis yang Mimi rasa kena dengan jiwa Mimi kan. Kadang-kadang kita tak boleh nak explain. Mimi kadang-kadang Mimi dah sampai satu tahap ni, Mimi tak boleh explain. Mimi dengar, Mimi suka. Mimi tak kisahlah dia siapa. Mimi rasa kadang-kadang lagu yang Mimi buat, demo yang Mimi dah siapkan ni, dia macam pretty much memilih artis yang mana yang Mimi rasa Mimi kena follow my instinct. Mimi kena follow my gut. Macam lagu Diam ni, mula-mula Mimi nak buat dengan orang lain. Lepas tu bila dengar rap dia, Siapa? Siapa? Boleh ke? Boleh ke kita beritahu manager? Adalah serta-serta rapper yang Mimi rasa macam okay, mula-mula nak bekerja dengan dia, plan dia dengan dia. Tapi tergerak hati tu nak dengar Han punya. Jadi bila dengar Han punya, and memang Mimi rasa, you bagi dia demo dulu? Yes, so dia buat. demo tu Mimi dah siap dulu. So dia buat lah? Yes. Okay. So mula-mula so Mimi bila dah dengar macam okay. Mimi buat dengan 12 bar. Lepas tu bila dengar rap dia, Mimi macam pentinglah untuk dia sambung lebih sikit. So Mimi bagi dia 16 bar. So baru dia jadi 16 macam bar ni 16 baris? 16 baris, ya. Yes. Lirik dia? Lirik dia. So dalam muzik kan kita ada. Untuk seorang rapper, kalau dibagi 12 baris tu, gantung. Betul tak? Gantung. Tergantung. 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 16 is. So sebab tu bila kita nak buat dengan 16 baris pun memang 16, sebab dia ada 16 bar dalam tu. So bila rapper nak masuk pun dia puas. Tapi masa demo Mimi buat tu, Mimi ingatkan macam just 12 je, sebab nanti Mimi boleh sambung dengan benda lain ke. Mula-mula macam tu lah plan dia. Tapi seperti biasa, kita tak memilih bila ilham tu sampai. Ilham tu memang datang dengan sendirinya, dan kita just kena follow je. Dari situlah tercetusnya kolaborasi yang bagi Mimi sangat-sangat Mimi puas hati lah. Mimi sangat-sangat happy dengan lagu Diam ni. Sebab lagu ni memang mengisahkan tentang apa yang Mimi rasa in a way. Walaupun Mimi tahu dia bukanlah bergenre pop yang komersial, tapi jauh di sudut hati Mimi rasa penting untuk Mimi keluar ni, sebab Mimi rasa ini message yang baik untuk disampaikan. Okay, bercakap pasal message. Apa message? Kenapa you pilih Diam sebagai tajuk? Dah macam kalau dia dengar kan memang macam ada kat dalam buku macam ni. you memberontak je dalam tu. Ya, Mimi tak rasalah memberontak. Mimi rasa ini satu penjelasan. Mimi rasa masa Mimi tulis lagu ni, Mimi baru je habis Gegavaganza. And masa tu reporter telefon Mimi masa Mimi tengah bercuti. Cakap pasal ada orang beritahu yang Mimi keluar daripada One Nation MCs. Jadi masa ni Mimi dalam keadaan di mana Mimi bukannya berada di pihak yang untuk memberitahu sesuatu. Mimi berada di situasi di mana Mimi perlu memberi penjelasan. Tapi dekat situ Mimi cakap no comment. Banyak yang reporter Mimi cakap no comment. Mimi tak boleh nak, Mimi tak bersedia lagi nak bercakap. And then masa Mimi masuk studio, inilah yang terkeluar daripada fikiran Mimi. Jadinya Mimi rasa, lagu ni adalah penjelasan kepada soalan-soalan wartawan tu. Tak adalah macam tu, tapi in a way dia itu yang Mimi tulis lah. Tapi Mimi ingat lagi masa Mimi tulis tu, inilah situasi yang terjadi. And Mimi tulis dengan more general look lah, general outlook about it. Diam tu lebih berbisa in a way, sebab Mimi tak nak nanti kalau kita bercakap, sebab masa tu pretty panas jugalah cerita tu macam panas, macam sebab kita baru keluar GV, sebelumnya kita kata nak collaborate, nak buat lagu together macam-macam you plan kan. Bila because benda tu macam yelah, kita ada 4 orang, jadi banyak bercerita, bukannya datang ada cerita you guys bergaduh berpecah. Diorang kan cerita-cerita macam tu kan, sebab masa tapi tu bergaduh betul ke? Apa dia? Tak adalah. Mimi rasa dalam grup tu semua tak semestinya kita dapat sepakat all the time. I think kan? macam you guys kan, bila I nampak dekat Gegavaganza, you macam I dah cakap dah dalam my instinct, dalam hati I, you guys ni keluar GV ni lain macam bawa haluan masing-masing ni. Dengan Mimi yang macam tu dengan semua kan. Macam oh my god. Tengok. Budi ada masa tu. I tengok. Kan? Tapi dalam GV, of course you guys commit kan, macam you bersatu hati untuk buat performance. Of course. Mimi rasa setiap anggota kami One Nation MCs masa tu memang berhabis, memang kami rasakan passion masing-masing tu. Tapi in a way sebelum
tapi bila macam kita dekat sana terlampau banyak cerita dan soalan, terlampau banyak jawapan yang kita tak bincang sama-sama. Jadi semua information ni keluar. Jadi bila kita dapat kat Mimi, bila Mimi kena berada di pihak untuk respon, Mimi jadi macam Mimi tak tahu macam nak respon pasal benda-benda ni kan. Sebab bukannya salah, cuma itu lebih baik untuk Mimi diam sebelum Mimi keluarkan apa-apa yang boleh memudaratkan hubungan antara orang. Jadi Mimi rasa kita semua pernah go bagi through saya, benda ni. manusia ni dia ada satu superpower, iaitu being diam and being silent, and di kala kita dalam dua situasi ni, sedih dan marah. Dua situasi ni selalunya kan tak ramai orang akan bertindak diam bila diajukan soalan-soalan ataupun tomahan-tomahan ni. Kan orang biasa kan dia akan terus melenting dan membongkarkan apa yang dia rasa and apa yang dia nak rasa, apa yang dia menegak terus dia sebut. Tapi orang yang luar biasa ni, dia mengambil keputusan untuk menggunakan superpower dia, iaitu diam. Which is ada beberapa persoalan dalam hidup ni yang boleh hanya dijawab dengan masa. So being diam tu kan, ataupun dengan membuat keputusan ataupun you berkata sesuatu waktu tu, you boleh menyesal selama-lamanya dengan keputusan tu. Bila dah terlajak kata tu, kita tak boleh nak patah balik. So itu adalah superpower. Actually lagu ni kan, kita nak cuba ketengahkan yang kita mempunyai satu superpower tu, iaitu diam. Diam itu lebih baik. Betul, diam itu lebih baik. Senjata kan macam bukan semua kata-kata kan macam betul. Kalau kita bercakap aja kan, dia macam menambahkan bara, betul tak? Betul. Ada yang kita kena stand up, ada yang kena tegakkan, ada soalan-soalan yang kata tak apa. Biar sampai masa akan jawab. And sebab kalau kita berkata sesuatu di ketika itu, mungkin kan akan mengeluarkan ataupun membuatkan sesuatu keputusan yang kita boleh menyesal selama-lamanya. Itu mesej dia. Mesej dia begitu. Mesej dia mengatakan macam diam Mimi, tu lebih berbisa. bila lahirkan you punya ilham untuk menghasilkan lirik tu, apa yang bermain dalam fikiran you bila nak menulis tu? Mimi bila bab penulisan ni, Mimi akan tulis satu line dulu. And then line ni dia bersambung terus. Dia bersambung je terus. Okay. Especially untuk lagu macam diam. karangan lah. Macam karangan. Okay, bait pertama. Aku biarkan. Biarkan kau terus. Terus bercerita tentang aku. You main sambung-sambung macam tu Ya, yang untuk lagu ni Sebab mula-mula memang it's like macam karangan. Menguatkan lah. Macam taukidkan macam kan. So bila mengulangi perkataan tu, kira macam orang dengar pun macam nak marah ke apa ni macam tu. Dalam lirik diam ni, dia memang mengisahkan tentang bila dah siap Mimi punya lirik tu. Yang Mimi nampak mula-mula memang kita mula dengan rasa statement yang macam biarkan. Tapi dari bila Mimi dah baca balik, Mimi macam this happen to me most of the time bila Mimi decide untuk diam. Sebab bukannya apa, kadang-kadang macam orang cerita pasal kita punya physicality, appearance, image. Orang bercerita tentang seksi tak seksi, or apa ni, jenis yang macam mereka ada setengah yang tak puas hati dengan cara kita live hidup kita. Tak kisahlah. Netizen lah ni. Tak kisahlah kalau dia kawan ke atau dia bukan kawan. Dia akan sentiasa rasa macam dia lebih baik dari kita atau dia judge kita. Tapi bagi Mimi dah selama ni duduk dalam industri, in a way Mimi ada mama satu lagi. Mama Mimi tak pernah ajar Mimi untuk ikut apa orang kata tu untuk hidup. Mama Mimi jenis yang Mama Mimi seorang yang tabah. Sangat kuat. Dia sangat original. Mimi memang dibesarkan oleh mama yang macam tu. Dia sentiasa encourage Mimi untuk jadi diri sendiri. Jangan tukar siapa diri kita. Kita akan belajar. Kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Bila kita percaya dengan perjalanan hidup kita. So Mimi, tapi kadang-kadang dalam dunia industri hiburan, di mana inilah Mimi nak cerita betul panahan. Betul panahan. Di mana kita akan diuji untuk nak ikut cara ni atau nak ikut cara sendiri. So in a way dalam lagu Diam ni lah tersampainya message di mana bukan setakat
kalau kita, walaupun kita rasa macam kita perlu benarkan apa yang kita buat, tapi tak semestinya kita perlu explain dekat everybody macam tu. Tak perlu nak explain. You just be yourself and tutup mulut, buat kerja. Keep your head down and do the work. Macam Han cakap tadi, in time semuanya akan terjawab. Kita gali sikit lagi boleh tak you punya lirik? Mungkin bahagian chorus, apa yang you nak ceritakan bahagian chorus? So dalam chorus tu Mimi cakap, Jadi aku diam. Jadi Mama cerita pasal, so Mimi diam lah. Sebab diam lebih you ulang chorus tu. Mungkin Han, apa perasaan bila Mimi first bagi lirik untuk you buat demo tu dulu? First bagi your impression. Actually sebelum tu ada kontak sekali kan. Sebelum tu ada. But I ingat dia salah kontak. Saya salah orang ke apa ni kan? Macam this is Mimi Fly macam. And nanti kita dia bagi tahu about ni lah, nak doing project kan. Sebab macam okay tapi dah tak ada ni macam dia ni salah orang lah ni kan. You ingat salah orang. No, sebab and I dapat agak yang dia discover daripada lagu Harapan tu lah. Sebab I pun tak tahu yang bila I hantar verse I tu dekat Abang Rafiq tu, yang nyanyi chorus tu adalah Mimi. So macam okay Mimi nyanyi. So I boleh agak yang Mimi jumpa I dekat situ. Tapi dekat lagu tu bukan saya seorang rapper. Ada a few lagi kan. Ada Shorayon, ada Zack American, ada Raptor. So macam aku rasa bukan dia tersalah ni kan. So I buat tak tahu. The second time tu dia macam pagi tau dia hantar. Tapi dia hantar sekali dengan beat. Macam dengar lagu tu kan, dia dah ada dia punya demo, ada lirik dia sikit, verse dia sikit, chorus dia sikit macam gempak gila ni kan. Kata beat tu Mimi dah buat dah buat siap-siap. Mimi buat lirik demo lirik Mimi apa lagu siapa buat? Konsep semua memang Mimi buat lah. Mimi bawa ke producer yang arrange. Dan lirik lirik saya sendiri. Lirik yang part Han tu Han buat sendiri. Kita nak gali sedikit apa yang you muat dalam tu, mesej apa yang you nak sampaikan. So bila Mimi hantar pagi tu, dia macam dia bagi tahu macam ini ada lagu ni. Saya dengar dia tak perlu cakap, tak perlu explain lebih tau. So saya tahu yang berkenaan tentang superpower ni lah. And about being diam ni. Saya dah faham, saya mengambil masa lebih kurang 4 jam untuk settlekan satu je saya punya message tu, iaitu orang kata jangan cerita buruk pasal orang ni, and sampaikan positif je. And kalau kau rasa tak ada benda baik kau nak cakap, kau diam. So that's why my first ni is memang taklah nak cerita buruk orang, memang tak boleh belah yang jenis suka layan sembang. Baik Ubi, diam-diam berisi liar dalam diam. Ubi kan diam-diam berisi kan. Baik Ubi kan, diam-diam berisi kan. Lihat dalam diam, aku simpan dalam-dalam. Masih ku hulur salam. Jumpa depan-depan baik tak salam, jangan risau. Because orang kata kita berkawan kan, kawan biarkan rapat, tapi biarkan musuh tu lagi rapat dengan kita. So saya akan jumpa musuh-musuh saya akan salam walaupun saya simpan dalam-dalaman. Makan dalam tu. Deep ini, ya betul. Mimi selalu cakap dengan orang, dia ni deep satu macam. It's very simple like satu cerita apa makna kisah benar. And the second fourth one tadi kan, masuk barisan kelima tu kan, satu cerita apa makna kisah benar. Yang gembira ke derita tanpa fakta ia tersebar. And it's very straight yang tu. And baik perhatikan, yang tersenyum mungkin cemburu, mungkin salam tu membunuh, baik diam dari melulu. Like daripada kita isteri, baik diam dari melulu kan. Orang yang salam tu mungkin akan membunuh kita, dan orang yang bersenyum dengan kita tu adalah mungkin orang yang cemburu dengan kita. Itu adalah kehidupan ni. Saya cerita is very like, it's actually straight je. Straight to the point. Straight to the point. Macam untuk Han, Mimi ada bagi guideline ke ataupun ada? Okay. Mimi ada bagi tahu dia lah apa jenis style yang untuk lagu ni. And bagi Mimi cakap tu sekali je. Han macam pretty much dah grab ilham yang datang kat dia tu. Of course kita
kita tak tahu kan, dia kenalah datang dan surprise kan kita. Tapi of course Mimi cerita, okay, Mimi nak kalau boleh lagu tu berbunyi begini, Mimi tak mau dia kasar kan, sebab Mimi nak bawa dia in a way macam ni lah, apa saja yang kita keluarkan ni memang exactly Mimi rasa lagu ni should be. Dia very chill, dia tak aggressive, dia very chill kan. So bila Mimi cakap dengan Han je ya dalam 4 jam dia hantar Mimi yang dia punya. Mimi macam terus puff, Mimi macam yes. Kalau nak kategorikan lagu ini, genre dia apa? Dia sebenarnya kalau kirakan, I would consider dia R&B. R&B. Dia rap R&B, tapi sebab bila kita nak masuk radio, kita kena ada letak dia pop sikit. So dalam music dia tu ada macam pop R&B. Tapi masa kita start ni lagu ni, dia more tu rap and B. R&B. Kan? Saya masih memilih saya punya genre ialah honest rap. Saya tetap R&B macam rap and B lah kira pretty much. Sebab Mimi punya lyrics pun is more macam rap, melodic rap. So sebab Mimi punya lyrics tu bukanlah macam melodi dia naik turun sangat kan. Dia very more tu macam spoken word singing melodic rap kan. Betul. Yeah. Tapi tak juga semua lagu yang boleh kita tulis macam benda lagu ni karya ilham tu datang 4 jam. Ada juga setengah lagu yang saya tulis boleh ambil masa 4 hari, ada dan juga 4 bulan kan. Ambil masa kan. So bagi saya benda-benda macam ni bukanlah tulisan-tulisan saya kan, bukanlah apa yang saya fikirkan tau. Ini adalah orang kata rasa-rasa yang diilhamkan. That's why saya kata karya ni milik Tuhan. Pemilik dia adalah Tuhan kan. So because 4 jam kita kadang-kadang tak boleh nak decide sangat. Yang membezakan kita yang dengan Tuhan tu kan, mungkin kita sebagai manusia yang kita mampu tu itu yang 4 hari ataupun 4 bulan ataupun 4 tahun. Lagu yang I pernah 3 bulan. 3 bulan buat lagu. Lagu apa? Tak keluar-keluar. Lagu mana satu? Masa Mimi buat tak silap Mimi lagu Hoya Hui. Dengan One Nation MCs. Lama dalam tu perlukan 3 bulan. Apa yang lama sangat? Sebab bila macam itulah. Tak ada ilham. Ilham tak mari. Dia tak mari. Ada macam kalau dia cepat macam Superfly. Anak kampung setengah jam. Kadang-kadang dia datang macam dia you guys paksa ko. You guys kena paksa. Yes, kadang-kadang bila kita paksa tu yang kita buat letih tu. Tapi kan bukannya dia tiap-tiap hari 3 bulan tu. Dia nanti dia datang lagi minggu depan. Nanti datang lagi minggu depan. Itu yang nak membezakan kita. Lepas tu kita tengah keluar berehat mana-mana, boom datang lagi yang satu lagi. So dalam proses tu 3 bulan. Padahal dia tak ada tiap-tiap hari masuk studio tak dapat. Betul. Cuma kadang-kadang ilham tu memang macam mana masuk ke studio pun tak jadi. Sometimes hari-hari kita orang pergi tu sekadar untuk keep on practice, you know. To keep on going the progress tu. And sekadar apa yang tapi memang tak produktif lah macam tu Budi. Kira kadang-kadang, tapi itu memang pengalaman kita lah. Betul? Sebagai orang yang berkarya ni memang ada pengalaman macam tu. Sekarang dah tak fikir je, seredah je jalan. Jalan je sekarang. Alright. Okay guys, cerita sedikit pengalaman record lagu ni dekat studio macam mana? Okay. So bila selepas berapa hari Mimi bagi dekat Han untuk settlekan semua, then you decide untuk Mimi bincang dulu dengan producer Mimi, which is my beat maker Rafiq Concept. Rafiq Khairudin yang settlekan Mimi punya dari segi sound dia. So Mimi hantar dekat dia dulu, kami work dulu on that. Masa tu tak ada lagi nak fikir pasal rapper, tapi ada rapper nak masuk. That's what I know lah masa tu kan. So proses tu dengan Rafiq Concept ni memang amazing lah. Mimi panggil dia Sifu Budi. Dia ni bagi Mimi memang Yoda. Mimi suka lah cara dia. Sebelum ni dia buat apa? Sebelum ni dia buat lagu apa yang masterpiece? Apa Aku Kisah. Mimi buat dengan dia. Lagi? Semua live performance Mimi on stage dengan One Nation MC. Dia boleh mix. Dia remixkan. Dia remixkan according apa yang kita nak. Kerja dengan dia adalah kerja yang di mana kita collaborate dengan dia. Kita belajar, dia belajar. Tu yang best dengan Sifu ni. Mimi panggil dia Sifu. So dia ni bila kerja dengan dia memang perlukan time. Sebab memang dia ni macam pretty much bagi Mimi sound designer. Dia design sound tu kan. Kita pilih dalam library dia bunyi macam mana kita nak kan. Dari situ kita teruskan. So dia akan memerlukan beberapa hari, and then dia bagi Mimi draft macam tu lah. So buat dengan dia dalam sebulan setengah kira baru Mimi dapat demo Mimi balik dari dengan arrangement baru.
Lepas tu from there Mimi masuk record balik. Mimi actually buat just separuh-separuh. Recording Mimi ada recording kat rumah Mimi sendiri. Mimi ada home studio kat rumah, and also recording dekat studio dia. So bila dah combine semua, kita dah kata okay, ready nak bawa rapper, baru kita bincang pasal rapper. So masa lagu ni siap, Mimi siapkan masa kita MCO first time. Tahun lepas. Masa masuk je, ini yang keluar dulu. So Mimi ada lagi lagu-lagu lain yang Mimi nak keluarkan, tapi ini keluar dulu. So bila bincang dengan my management, the duo talent management, kami just rasa macam kita nak letak ni dalam nak tak nak, kita kena keluar juga lagu ni dulu sebab lagu ni like a statement song. So masa tu dari tu proses dia jumpa Han. Dipanggil statement song Mimi panggil maksudnya ni statement untuk song, menjawab persoalan. Yeah. So the next song, the next one insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Lakar. Okay. Macam Hans, apa cabaran you dekat studio ni? Mungkin yang pertama sekali aura dia, of course. Masuk kan, memang macam Mimi. You kenal dia lama? You dah kenal dia lama ataupun you selalu hang out? Tak ada hang out. Tak pernah jumpa ke, tak pernah apa. Tapi of course saya kenal dia. Of course lah. Siapa tak kenal Mimi, gila. Waktu saya bawa saya ikut di belakang. I thought macam you guys berkawan tau. Kan kita orang satu studio dah lama tapi tak pernah berjumpa, tak pernah apa. Because daripada 2011 tu saya dengan Abang Rafiq. Saya dengan Abang Rafiq 2011 tu. Mimi dengan Rafiq ni 2008. Dia masuk tapi dia ialah line session. So semua satu tak pernah jumpa. Semua kita orang macam tahu. Okay, Rafiq ada bagi cadangan Han untuk Mimi? Memang dia yang cadangkan. Tapi masa tu Mimi ada someone lah yang tapi actually masa tu Mimi kita orang tengah duk bayang orang lain lah. Masa tu Mimi macam Mimi when it comes to my song, Mimi work with my team. Mimi ada duo talent and lagu ni under my own label. So Mimi dengan my partner ni discuss sama-sama nak buat rapper mana apa semua. So actually from my management ni yang cakap maybe boleh buat dengan Han, sebab hari tu kita dengar kita semua suka dia punya rap ni. And then baru kat situ Mimi pergi studio and borak dengan Rafiq, and Rafiq cakap I think Han is very suitable for the song. Dia bagi Mimi semua. Itu Mimi cakap Mimi nak dengar semua dia punya tulisan dia, lagu dia macam mana apa semua. And from there Mimi terus convince lah. Mimi macam okay ni positif. Mimi duduk lama-lama, duduk kat luar rumah dia fikir macam dia ni. Mimi terus message je. Mimi tak tahu pula dia ingat misalah orang. Macam Han you ada karakter you sendiri ya. Macam karakter, tengok rambut, style Mimi. Exactly, so mungkin dia ada inspirasi daripada mana-mana cara you mengerap mengerap ni. Okay, yang satu tentang saya kurang dengar lagu hip hop ataupun rap muzik. So you dengar lagu apa? Saya dengar balada, ballad, lagu-lagu. Lagu-lagu. Ya, saya punya playlist macam Hakim and the Major Street. Callum Scott. Dibesarkan macam tu Budi tahu. Dia ni sebab like father like son. Ya. Itulah. Bapak saya Bob Lokman. So ya ke? So you lain lain. Tak tahu saya ingat nak angkat ke. Tak baik lah. Tak, kalau you tengok bapak saya putih, adik-adik saya semua putih. Dia ni takut datuk-datuk atas ni. Semua putih. Saya macam dah lah paling tinggi yang jambang kan. Tapi darah seni tu ada. Darah seni tu penting. Exactly. Terima kasih. Sebab darah tu yang Mimi rasa. I thought macam itu yang Mimi rasa. First time I jumpa, I tengok tadi masuk kan macam dia ni ada aura dia punya seni art dia kan. Ya. Every time Mimi lepak dengan dia, Mimi rasa benda yang sama. Kan? Maybe pasal penampilan dia, cara dia bawa diri dia. Anyway. Maybe sebab berjalan kot. Faktor berjalan. So, and itulah. Nak kata itu yang buat saya tak ada influence mana-mana flow rap. Tak ada lah, macam lagu-lagu kata hip hop baru dengarlah sekali dua, tapi itu bukan dalam playlist saya. No. Playlist saya akan jadi lagu rock kapak mesti you dengar rock kapak. Lama-lama tak ada sangat jugalah. Tapi sepanjang dia membesar. Benda tu besar dengan Isabella. It goes baik. Kan, nama tapi itulah lagu dia.
tak adalah saya menjadikan siulan benda tu kan. Sampai nak hafal lirik tu tak adalah kan. Saya Tak banyak. But actually tak ada pendedahan di kat mana-mana media yang anak pada Bob Lokman ni seorang anak seni macam seorang penyanyi rap. I think Sebab itulah I tak baca Mimi- lagi babe. Sebab itulah Mimi I kat tak I sini Google budi. tadi. Siapa tapi aku nak kena tahu juga dia siapa Itulah nanti betul, Mimi aku budi. terkutang kanting nak soal apa dia nanti kan. See? Tapi kira apa yang Budi rasa ni, macam itulah Mimi rasa bila Mimi nak keluar lagu Diam ni. Mimi rasa I think tak ada salahnya. Mimi Untuk you orang- guys dah ditakdirkan lah. Yeah. Sudah fit. Exactly. Macam in satu jalan for you untuk mainstreamkan tu. Kira banyak lagi lagu yang Mimi Mainstreamkan rasa your bakat. ya, So ada, nanti- ada lagu-lagu dia yang Mimi dengar Berita harian, Harian Metro semua media-media akan buka mata. Oh, siapa yang ni kan? Amin. So bila kata anak kepada Bob Lokman, dia orang mesti macam nak kenal macam lagi ni kan. InsyaAllah. So macam mana your dad? Okay. Dia okay, dia being supportive, dia Dia positif, dia alhamdulillah dah sihat selepas tukar tu kan, operation. Dia ada kadang-kadang datang sini jumpa ataupun kalau saya tak ke sana, abang saya akan ke sana punya akan jumpa dia. Macam ni baru balik juga abang saya 2 hari lepas ke semalam. Dia orang sekarang tengah meniaga serunding untuk bulan puasa. Oh yalah. So my dad ada buat serunding. So saya Adik-beradik berapa orang Han? I can get. Satu serunding daging. Nak satu. Adik-beradik berapa orang Han? 8 tapi yang 8? sulung Ramai yang 2 mak. Saya bongsu mak pertama. So yang pertama yang sulung tapi kita orang semua membesar dengan ayah. Parent kita orang divorce waktu saya umur 2 tahun kecil-kecil. So semua membesar dengan ayah ni. Yang sulung meninggal 2018. Itu Hatan pun ada buat lagu untuk abang saya juga. Hatan 5 you guys Oktober. ada ni adik-beradik dah ada ni macam kira of course darah seni and then ada yang dah jadi penyanyi atau Tak ada. Tak ada. Tak ada. Saya seorang je yang dari Boleh ada yang Arwah abang dia dia main arwah abang gitar. gitar. The best gitaris orang kata dalam bilik seorang-seorang dia kan. Dia jadikan benda tu sahabat dia. Because dia someone yang very tak bercakap and dia sangat yang pendam. So dia sorang-sorang kan. Gitar everyday. So dia tu. Tapi dengar suara dia kan kita dah ni Ya. Bob Lokman Ya. Isabella nyanyi Isabella sikit. Isabella Memang actually baru je dengar lagu legend. Isabella. Legend. Semalam. Actually kan banyak lagu yang dihasilkan Banyak. banyak ni Begitu? Taman Rashidah Utama, Rendang tak berbuah. Rendang Tak Berbuah. Lagi my Pada favourite Syurga tu. di Wajahmu. And then nasi apa dia? Lagu Ramli Sari Adam dan Hawa. Lagu Teacher's Pet Warisan. My favourite. Actually Mimi The only membesar Teacher's Pet. dengan your dad punya karya. The only Teacher's Itu Pet adalah yang lagu-lagu meletup lagu favourite tu kan. Mimi. Itu Warisan. Ya. Teringat lagu Warisan itu lagu lagu filem apa? Ida Nerina. Ida Nerina. Adik kakak you kan? Ya, mesti ramai Orang begitu. cakap Budi. Mesti ramai. Ada Rina Lama tak jumpa dia. Itulah. Dulu kan banyak jugalah. I dulu blogger jahat tau. Masa musim-musim dia pakai seksi, aku letak gambar-gambar dia kan. Tapi dia tak contact I, suruh buang apa semua. Gila. Dulu jahat dulu, you know me kan. Tapi baik lah sekarang. No, but Budi okay, Budi steady body. Tapi Ini yang paling ada penting adalah macam dalam banyak dia ada macam lagu tu, lagu Teacher's Pet tu kan lagu filem apa lah lupa. apa? Tapi yang ni apa yang hero Ada. dia bukan Edika. Bukan Edika, Ida Nerina. Oh, yang Alah, tu. Mamat tu yang rambut panjang Tapi sikit tu. karakter masing-masing kan. Ada Mambai dalam tu kan. Ya, ada Bambai, ada satu lagi tu. Lupa nama dia. I think kan macam Abang Lokman ni macam penulis lirik dan I think dia dah ni kan dengan you punya Dengan dengar Masa apa yang depan. dia cakap tu is more like dia akan marah dia seorang yang garang. kat rumah. Garang dia. At one point dia seorang yang tegas waktu kecil. Lepas tu bila saya besar sikit tu dia okey. Bila saya dah besar sikit lagi tu dia makin lagi strict, dia makin garang. So fasa-fasa tu mengambil fasa-fasa orang kata
yang garang-garang tu dulu mungkin baru sekarang saya dapat apa yang dia cuba cakap kan. So yang saya dapat yang dulu-dulu tu apa yang more to like personal punya talk, because saya seorang je yang akan follow dia pergi shooting dulu. So dalam alone time kita orang ni like banyak. Oh, you close lah dengan dia kan? Satu masa tu dulu close lah. Satu masa. Sebab saya So adalah dia perturunkan ilmu banyak berborak dengan dia tu definitely ada something yang dia ni dia cakap Han, why tak rap macam ni, why, and tapi at first dulu dia marah kan. Dulu faham marah tak, orang jangan rap. Sekarang dah okey sekarang dah okey sekarang kan. So dia kata kenapa kau rap kenapa tak pilih macam dia tahu kot saya tak boleh nyanyi kot. Dia tahu saya tak boleh nyanyi kot kan. Tapi kalau boleh karya tulisan tu Han yang kita cuba ketengahkan. Betul. Ni. Kan, dan kalau saya Mimi tak heran tau kalau lepas ni dia start buat lirik untuk orang lain. Amin. Cubalah. Amin. Just like your dad. Ya. Dan kalau orang kata Mimi lah pembuka jalan Alhamdulillah. Mimi pun bersyukur. Untung Actually benda ni kan ramai je orang berbakat kat luar sana. Ya. Tapi siapa yang berani nak ketengahkan? I dalam industri dalam 13 tahun macam tu, I duk perhati kan. Lately lagi teruk. Lagi macam, orang sama. Asyik orang sama, babe. Ya, Budi. I think kat luar sana Banyak. Macam Oh my banyak God. lagi. Banyak. Ada yang Kan generasi muda, kan kita ada AF semua kan. Walaupun artis Mi Segera ke apa, entahlah kan. Tapi kita nak ada pelapis-pelapis macam, kat luar sana ramai gila. Walaupun Malaysia tak macam Indonesia. Malaysia tak seramai Indonesia, tapi of course ada luar sana yang tak macam pendam aja, macam penulis lirik kat luar sana. Ramai juga. Banyak actually. Kan saya sekarang aktif dekat Bigo. Bigo Live. So saya sebenarnya ramai dalam tu. Okey, yang established artis pun ada. And baru semalam saya jumpa dengan Kat Farish. Saya nampak Kat Farish dalam tu. Baru saya nampak Bang Adib dia buat kelas vokal. Apa you guys buat dalam Bigo? Aku tak pernah buka. Okey. Aku buka ni Clubhouse sekarang ni. Dia more like a room live chat punya room ni. Live chat. Tapi video kan? Dia video. Dia live lah, live video. Live video. Tapi orang kat bawah can comment and people boleh jadi guest untuk ni naik sekejap and all. Macam IG live lah. But it's an open market. Orang boleh swipe daripada serata dunia, kadang-kadang boleh terjumpa berdasarkan kita punya room tu. Macam kita dekat kita yang apa design content kita sendiri. Ingat ke macam apa TikTok kan ada FYP. Macam tu bukan Bukan. So orang swipe, kalau bosan swipe. Kalau terjumpa kita terjumpa and tengok okey kan. And dia akan stay. So apa yang saya buat selalunya, saya akan buat room ataupun live berkenaan dengan muzik. So banyak musician, banyak penyanyi, banyak orang kata macam-macam bakat datang stay. So saya tengok orang-orang biasa ni, tapi yang lagi nyanyi orang kata lagi sedap daripada established tu. Macam kan, macam asal kau tak boleh ni suara yang tengok laki tapi suara betul-betul deki macam perempuan bila dia buka. Aku kata ada exist benda tu. Teringat I dekat ni anak pada Amiza Aznan ni, yang viral hari tu dalam family dua family apa tak, dalam TV3 kan. Dia suruh buat, dia boy, I think dia boy. Okay. Tapi dia boleh buat whistling. Dia nyanyi lagu perempuan kan, whistling. Macam Hazami. Lelaki yang boleh whistle. That's nice. Itu tarik lah dengar I nak dengar cerita you pasal inspirasi you. Macam you tak ada siapa-siapa yang boleh guide you. Macam you cakap tadi, you dalam bidang hip hop rap, tapi you tak suka dengar lagu hip hop, ataupun you bila you suka someone, macam you suka artis tertentu, you akan macam adapt, you tiru dia, ataupun you takut you punya kiblat tu condong. Okay, at first of course tercetusnya mesti kita terdengar lagu hip hop tu sendiri kan. Itu yang buatkan kita rasa. Tapi yang sebenarnya saya nak jadi penyanyi dulu kecil-kecil. Bila over the time saya rasa saya suara you ada suara buat. Saya nyanyi sikit. Actually dia boleh. Dia ada lagu, dia ada lagu yang suara dia okey buat. In fact dalam lagu dia boleh suara dia macam boleh jadi ni DJ radio. Jadi star sendiri kan. I suka lagu-lagu yang macam mana untuk nyanyi, tapi tak kena dengan tak kena. Aku menunggumu
that kind of song. Takkan nak nyanyi bawa kan. No. So all the time suara. First impression I tengok you, I teringat monolog. Lolok. Ya. Bagaimana? Monolog. Lok. Kan? Sikit lah. Dengan jambang. Ada 2-3 orang cakap juga. Betul. Tapi dia tak ada gelap macam saya kot. You different kind, tapi adalah macam Loki. macam tu. Lokok. Mungkin sebab saya beranak kat pantai, so saya gelap lah. Gila pantai. Ya Allah, I rindu gila pantai. Saya beranak kat pantai, so saya Pantai mana? hospital pantai. Hospital pantai. Terkenal dan. Ni memang cakap, I literally ingat. Tu aku what? You know what? Aku teringat bayang dekat Kelantan ke macam kena bentang tikai macam Kat situ kan, macam heaven gila kan. Anak syurga turun laut, tak ada hospital pantai ya. Betul lah. Really crack tau. Apa jadi dengan your punya group? Still ada? 3 times bright. Okay, yang seorang tu dah kahwin, dah tak ada. Tapi baru-baru ni saya tengok dia ada keluarkan lagu. You guys berapa orang ahli? Okay, asalnya berdua, lepas tu bertiga. lepas tu dia jadi berdua balik, sekarang seorang. Okay, cuma yang waktu bertiga tu Sekarang seorang you lah. seorang still. yang waktu bertiga tu sebenarnya seorang tu dia pun dah jadi, orang kata dia dah establish juga dia dalam lagu Langgar dengan Caprice, dengan lagu Langgar dia Shorayon. Sam nama dia. Dengan ataupun lagu Langgar tu banyak orang kan banyak lagu. ada Khalilito. Dia the first rapper selepas Caprice tu dia, and also dia ada lagu dengan Abang Adi, tapi lagu dia Abang Adi feature tu lagu dia, lagu Selagi Hayat. Ada kat itu juga. So dia adalah salah seorang daripada kumpulan 3 Times Bright juga dulu. You suka Sam? He's very supportive of you juga. Of course, dialah saya walaupun nampak Han seorang. Han sebelum ni dia lebih kepada di belakang dia, saya macam Mimi juga kena ada someone yang Mimi ada rasa team. pengalaman dalam grup adalah pengalaman yang paling kita tak boleh lupa sebab kita banyak belajar. Betul? Kita kena deal dengan grup kan. Jadi bila kita, orang grup ni juga yang akan buat kita kenal siapa kita. Betul. So bila Mimi dapat tahu dia Han ni daripada grup, Mimi faham yang dia pun faham apa Mimi go through masa Mimi dalam grup. And apa rasanya bila kita nak guna nama kita as nak come up as solo pula. Mimi rasa Han dengan Mimi kita ada this chemistry sebab kita faham. Betul. Because terlampau banyak macam mana? Dia macam banyak kepala nak kita ada, tapi kita ada dalam grup tu kita ada satu goal tau. That's the issue. That's the issue of being ada satu goal. So bila jadi solo ni kita campur dengan manager lagi, tentu ada manager, ada 4 kepala, ada penasihat, ada 5 kepala kan. Lepas tu kita being like apa tau kan, kita punya orang ni kan campur gosip-gosip punya tepi kan. Banyak kepala lagi. Tak tahu kan 97 kepala dalam manusia MC. Ada 97 orang. Best to best. Cumanya bila perjuangan tu dah selesai and kita rasa kita kena teruskan melangkah untuk buat sesuatu yang baru, new beginning, maksudnya buat nama sendiri pula, solo. Ada terlampau, macam ada sebenarnya ada banyak beban kat atas bahu yang kita rasa, kita fikir yang dia mengganggu kita punya konsentrasi, kadang-kadang buat kita takut, insecure. Jadi tapi kita gagah juga. Jadi bila kita jumpa orang macam Han yang actually faham juga situasi macam tu, pengalaman macam tu, kita klik. Anyway, kita klik. Itu pada orang kata kalau nampak pada negatif side. Positif side dia ialah manusia kena evolve, berkembang. Betul. Ada sampai satu masa kita tak boleh pergi lagi tinggi. Mungkin suatu tu and 3 times black hanya ditakdirkan and untuk ada dekat bawah sahaja. Faham tak? Hanya untuk berjalan sahaja, bukan perlu mendaki sampai naik pun. Dan mungkin ditakdirkan kan One Nation MC berada di atas, dia tak boleh pergi tinggi atas lagi. Betul, actually. Faham? Kalau dia pergi lagi, jatuhlah. I pernah borak dengan Ultimate, and Ultimate pun cerita benda macam ni kat I lah. Of course. Macam pengalaman dia dengan Miss Nina, dengan kumpulan apa nama dia? Tarik tu, TTC, ITTB. Ya, TTC. So, kira macam bila daripada group, dia memang pengalaman-pengalaman ni bawa kita untuk kita belajar untuk go through perjalanan kita sebagai solo pula in a way. Betul. I nak tanyalah Mimi, masa PKP hari tu
I don't. Oh, tadi I pergi pelancaran Khai Bahar sebab dia cakap dia mengakui dia depressed. Lepas tu dalam fikiran I kan macam artis macam Depressed. Macam Khai Bahar tu pun depressed ke? Ya, Macam, depressed. and then I nak tanya you sebab benda ni bermain dalam fikiran I. Ramai artis kita yang macam Depressed. Depressed, anxiety disorder, yang hari tu jananik. For you macam mana? Apa yang you lalui? Oh, teruk. Mimi pun you kena kena. Sebab bagi Mimi apa yang you depressed sangat? Yang Mimi go through ni nasib baik lah. Mimi ada management team tau yang boleh check on me. Macam check on me, support. Sebab sebagai seorang artis, kita tak boleh complain. Kita tak boleh complain. Kita tak sama macam orang lain. Kan in a way. Sebab kita jadi macam yelah tak kisahlah apa saja reason kita jadi artis ni. Tapi hakikatnya bila kita tak ada show, tak ada dinner show, kita tak ada macam kita tak pergi kerja 9 to 5. Orang lain kalau kerja 9 to 5 dia tak boleh keluar, dia work from home. Kira kita tak boleh nak keluar pergi studio pun. Cerita kan. Masa yang kita betul-betul kena perintah berkurung tu, sebenarnya itulah yang paling bagi Mimi. Memang muzik je lah tempat Mimi melepaskan apa saja yang Mimi rasa. Sebab tu dia keluar semua benda ni yang Mimi tak nak lepas. Macam kita release kan, patut keluar. Tak kisah macam mana hasil dia. Sebab depresi tu buat Mimi rasa Mimi menangis. Tapi I tengok mata. You dekat TikTok menari sakan tu. Ya, itu bila Mimi dah express. Itu bila Mimi dah ready untuk release kan. Bila Mimi dah ready untuk keluar. Sebelum Mimi You tak tunjuk you of course sedih, Mimi tak tunjuk kan? Mimi tak tunjuk sebab Mimi tak rasa. Yalah dalam social media. Social media tu Mimi punya kerja juga kan, di mana Mimi ada message yang Mimi nak sampai apa semua. Bukannya Mimi tak nak jadi real, cuma Mimi tak rasa benda tu membantu Mimi. Tapi tak semestinya Mimi tak go through benda ni. Mimi go through, Mimi nangis teruk. Mimi bila Mimi jumpa mama, Mimi mengadu kat mama. Tapi nasib baik. Apa yang bermain dalam fikiran you masa PKP? Adakah you macam alamak macam mana ni sumber rezeki tak ada, apa semua? Rezeki tak ada. Lepas tu kalau kita nak, Mimi selalu buat benda sendiri. Tapi dari segi bila Mimi tahu kerja yang perlu dilakukan bila kita nak promote lagu apa semua. Tapi bila MCO semua dah bertukar kan. Jadi kita jadi confused kita nak buat macam mana. And bila kita dah invest time, money, kita dah invest kita punya keringat, tenaga untuk apa-apa yang kita nak hasilkan. Jadi macam mana kita nak adapt tu benda baru. Benda tu semua menakutkan kan. Benda tu semua menakutkan. Kita tak nak rugi kan. Kita tak nak juga guna duit kita habis lepas tu tak ada apa macam tu kan. So kita kena saving macam tu lah. Tapi in a way benda tu bagi Mimi, kita go through benda tu paling 2 minggu kot kan. Kadang dia masa tu memang nasib baik tim Mimi memahami. Mimi kadang-kadang cepat marah. Mimi memang hot tempered sekejap. Mimi memang jenis macam tu. Kalau bila kita kena push Mimi akan snap. Mimi akan snap. Mimi kita manusia biasa. Tapi dari situlah yang kita kena Mimi kena belajar untuk apa ni? Take control of your emotion. Tapi emotion ni memang akan release. Memang hakikatnya bila kita kena stress kan, bila kita kena tekan, kita akan cuba menyakiti orang lain juga kalau kita sakit. Balas dendam kita just rasa bukannya kita nak sengaja buat, tapi in a way itu memang perjalanan dia di mana artis kan. Oh sekarang dah okey dah. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Just sekarang macam mula-mula 2 minggu je kan benda tu. Actually sebab first PKP. Dia bukannya the first 2 weeks tu. Mula-mula dia simpan lagi sebab dia kena go through lagi kan. Tekan. Apa yang tergendala dalam career you? COVID ni. Mimi rasa sebab Mimi jenis bila Mimi keluar nak buat deal, kita kena keluar. Kita sentiasa kena bercuba cakap and sell kan. Sell keluar, collaborate and jamming. Bila semua kena shut down, Mimi ada dance studio, Mimi tak boleh buat dance. So Mimi dah selama ni dah macam mana? Studio tu milik you sepenuhnya dengan partners. Apa nama tu? Fly Nation. Fly Nation Dance Studio. Mimi kita orang set up dance studio ni masa 2019 bulan 8. Dalam 5 bulan macam tu tak boleh ni kan. Sewa tetap kena bayar Sewa tetap kena bayar. Lepas tu tak ada tu yang apa. macam the pressure. Kita tak boleh buat kelas. Lepas tu Mimi sebelum MCO ni Mimi sentiasa bergerak. Kalau Budi nak tahu macam Mimi punya live ni, kalau Mimi okey, kena tengok Mimi kena sentiasa bergerak. Kalau Mimi tak exercise, Mimi dance. Dance. Ini semua Mimi punya
remedy lah, medicine untuk Mimi. Mimi akan okay, my mental health okay kalau I always move. Tapi you buat diet keto Diet keto tu apa? Diet keto tu Keto keto. Keto. Diet keto tu bila kita tak makan nasi, pasta, tak makan nasi, roti. Tak adalah sekarang Tak makan nasi, makan. Adalah certain time tu Mimi. You kata nak buat diet keto. Mimi nak try. Memang tak boleh makan nasi Memang tak boleh Maksud, makan apa nasi. yang you makan? Kita makan ayam, daging, sayur, ikan. Tapi tetap makan lah. Tetap makan. Nasi je lah tinggal. Buang nasi and then buang sugar. So boleh kurus betul Jadi boleh jadi. I think betul lah sugar macam Mimi I tak combine boleh. keto dengan intermittent fasting. So dia jadi. Benda tu memang work. Time bila you kurus betul-betul kurus? Masa 2019 Mimi rasa GV sebelum Dalam GV lah. Sebelum GV GV lagi? start. Kurus. Sebelum GV sekarang start dah Mimi kurus. sebab PKP kan naik sikit. Sekarang Mimi naik lagi. Mimi rasa Mimi macam tu. Sebelum puasa Mimi akan pesta. Mimi macam komitmen Mimi for the past 3 bulan ni. Actually dia banyak memerlukan Mimi kat luar kan, menunggu banyak kan. Kerja Mimi memang makan jajan je. Macam ni lah. Mimi memang Tapi I tak boleh ni I tak boleh tinggal satu je. I bangun pagi I nak kena ada Nescafe juga. Itu selalu macam tu. And then I campur lagi dengan Nescafe Gold. Tak boleh macam manager Mimi lah, Anthony, dia memang suka makan Maggie ya? Tak, Anthony. Mimi ada 2 manager. So Mimi Maggie. Anthony ni dia kuat Nescafe. Nescafe klasik tu kan. Tak tahulah macam mana nak buat. Tapi benda tu tagih ko I daripada dulu lagi. Sebab kalau I tak minum benda tu, it's like sebab I editing, I buat vlog ke, nak buat portal apa semua, I buat pagi. So pagi I betul-betul fresh. I'm morning person. Faham? Terus ingat kerja macam mana nak edit apa semua. Gila. Tak boleh. Macam mana? I tak boleh. I cuba minum air kosong. Tak boleh. Adik Mimi pun minum Nescafe. Mimi tak boleh minum kopi dah. Mimi dulu minum lah. Cuma sekarang kalau Mimi minum kopi dia gegar. Too much cafe. Too much cafe tak boleh. Tak boleh. I kena pagi-pagi I kena minum like setengah botol air untuk hidupkan kan. Untuk hidup natural way. Setengah botol. Setengah botol. Jap. Han, you punya rambut Ori. apa ni? Ori. Hari tu kan I borak dengan Vanessa. I cakap, rambut you ori of course lah ori. Rambut dia kerinting macam Dia memang Vanessa ni bagi Mimi memang completely kalau you original, cantik. I tak banyak apa tau Mimi. Kan you masuk dalam Vanessa. Kan karakter dia gitu kan. Tapi budak tu dia macam cakap soft sangat tu. Dia Whitney Houston jenis yang macam dia kalau nyanyi kan, dia pernah Vanessa. Dia nyanyi lagu best-best lah. Ada dekat YouTube. Dia ceria popstar. Dia ceria popstar. Rambut dia kerinting rambut kan. dia macam Rasa ada tengok. dia kacuk dengan tapi dia boleh menari kan. Boleh dia duduk menari dengan Mimi dekat dalam studio. Instagram dia. Dia tak pergi studio. Itu dia cakap. Okey. Mimi duduk So menari. I duk bayang lah Instagram Han, kalau Mimi masuk dalam badan si tu macam mana? Minesa. Waktu kan tiba-tiba macam Vanessa tubuh dia kan macam berisi sikit kan. Lepas tu you kan macam hyperactive kan. Maksudnya tu kurus. Lepas tu yang penting rambut tu. Rambut tu tak payah buat apa. Mahal rambut tu. Tapi dia colour je lah kot. Colour. Bila Mimi tengok dia, Mimi nampak siapa ni? Ala Hudson. Ya. Perempuan tu yang American Idol ke apa kan? Siapa Hudson? Jennifer Hudson. Ya. Dia ada muka tu kan. Dia ada tembam. Bila dia kurus pun dia jadi macam tu. Betul. Muka Jennifer Hudson. Okay. Masih membawang ni. Kita memang suka membawang apa ni? You guys lepak mana? Macam Han lepak mana biasa? Saya kat rumah. Kalau tak saya dekat studio Subang ada. Saya ada Rafiq tu kira master. Tapi kita ada Flash. Saya ada member ataupun rakan muda lah. Sama umur. Dia muda setahun daripada saya ni.
Dia seorang producer juga. So any fresh yang saya punya idea, saya akan pergi dekat dia dulu. Oh, you jual dekat dia? No, bukan, saya akan kita Jamming. Jamming sama-sama. Dia akan terbitkan something yang idea saya itu dia realise, dan saya akan bawa untuk Abang Rafiq pula. So dengan konsep saya ni, saya lebih terbuka untuk bekerja di belakang tabir tu dengan ramai orang. Saya bukan jadi macam nak jadi macam satu dia single producer. No. Sebenarnya being unity, being unite ni kan, ada banyak positif dia. Bersatu ni kan, and bersama-sama ni ada banyak positif dia. Ya, ada kerja lain selain tu? Selain tu saya ada tulis untuk Lukas Sikta. Tapi dia produce untuk artis mana pun saya tak tahu. Tapi saya ada buat tulisan untuk dia. Maksudnya dia siapa-siapa pun bebas cari you untuk saya freelance, buat saya bebas. lirik ke apa. Benar. Yang selalunya yang mencari saya adalah sesiapa yang mempercayai saya lah. Bakat saya kan, tak ramai yang percaya dengan tulisan Mimi? saya. I do. And so Mimi pun macam tu. dia antara orang yang saya rasa macam luar biasa, tapi luar biasa tu boleh jadi realiti lah. Kita macam something like that lah. Nice. Mimi pun sama macam Han. Mimi memang bebas berkarya because Mimi bukan under mana-mana label. Mimi memang independent artist. Independent Daripada first kita jumpa pun Budi. I think macam kalau I ada majlis anugerah, I akan bagi you macam artis paling struggle macam Tak, itu yang membuatkan dia saya tak rasa itu yang membuatkan saya rasa macam wow, Mimi you still ada je dalam setahun apa target you? Macam dalam setahun aku nak buat 4 single, 5 single. You ada target macam mana? This time bila Mimi actually, bagi Mimi, I'm only as good as my team. I believe dalam music business ni kena ada team. And tak boleh seorang-seorang bukan tak boleh seorang-seorang. Dia tak boleh buat semua benda. Ya. Dia tak boleh buat semua benda. Bila kita buat semua benda, kita terlepas pandang banyak benda. So dalam music business ni, it's important kita delegate task kan. Alhamdulillah bila Mimi sign dengan my management baru ni. Apa nama? The Duo Management. Ya. Ni antara bagi Mimi, team yang bagi Mimi yang dalam banyak-banyak management, Mimi rasa ni yang paling core. Bila you start dengan dia orang? 2019 lagi. Masa Mimi start hujung tahun. Mimi start diet, Mimi start kuruskan badan Mimi. Mimi single, Mimi bercerai kan, Mimi solo single. Bercerai bila? Mimi Sorry bertanya. 2018. 2018 Mimi start solo. Mimi healing kan, banyak healing. 2019 dalam bulan 5 macam tu Mimi start tukar my life. And then Mimi jumpa dengan management Mimi, and from there kita bergerak bersendirilah. Dari situ Mimi Mimi rasa apa saja Mimi buat tu Mimi happy. Tak kisahlah, dia sebenarnya kepuasan diri tu yang penting. Mimi pernah rasa bila kita dengan management mana-mana kita rasa sorang-sorang, pernah kita rasa macam tu. Tapi itulah salah satu yang buat Mimi belajar kalau nak management ni macam mana kita nak work together tu kan. So alhamdulillah Mimi sekarang happy. Macam-macam boleh buat. Kan. Mimi, you tak boleh duduk diam. You macam kena buat something juga kan. I think dari situ you menyibukkan diri you, lupakan masalah-masalah lain. So I think tapi macam tu lah. Tapi tak semestinya Mimi tak fikir pasal masalah ni kan. Kita semua tapi at least semua go through. bila kita buat benda, ada pekerjaan, at least masalah kita dah macam sekejap lah kan. Bagi saya salah satu cara untuk mengekspreskan kemarahan dalam cara positif atau aggressiveness. Mimi memang jenisnya agresif kan. And dari situlah kita boleh nampak dari segi karya Mimi. Mimi agresif in a way. Tapi dari situlah Mimi, bila Mimi boleh channel dia pergi situ yang Mimi boleh positif macam ni, relax macam ni kan. Orang nampak macam relax kan. Sebab Mimi dah parking kat situ. Because benda tu it's always ada. Ada kat kita tau. And kita boleh simpan that energy tu. Energy of vibe of being angry. Boleh simpan. Okey, lama tu boleh simpan bawa ke hari kan. Tapi tak sihat. Tak sihat. That's why dalam program ni Borak Sini Habis Sini, I suka mendapatkan respon, bukan mendapat respon lah, untuk
mendapat respon you guys tentang kata-kata netizen. I think Mimi pun antara artis yang diserang oleh netizen. Netizen kita kan macam asyik melihat dan mencari kesilapan ataupun kepincangan lah artis tu sendiri dah melalui social media. Dia judge you guys punya lifestyle apa semua. Bagi So Mimi, apa yang, sebab I baca you punya caption juga tadi yang you tulis yang latest punya macam be positive. macam-macam apa kata-kata kecaman. Banyak tak kecaman yang you terima dalam Mimi tak adalah social media? rasa banyak kan. Cuma ada. Kan. Sebab benda ni memang lumrah lah bila jadi artis dan kita memang ada netizen sekarang. Inilah dunia baru kita di mana masing-masing menggunakan social media untuk express diri mereka in a way kan. Tapi kalau Mimi bukan jenis, bagi Mimi netizen bukanlah satu masalah. Ini hanyalah cara mereka deal dengan life mereka. Di mana bagi Mimi, mereka tak mahu bercerita pasal life mereka. Mereka ada dunia-dunia artis punya kisah lah untuk bercerita kan. Bukannya apa yang, tapi kita pun tak boleh, bagi Mimi sebagai seorang artis pun, kita tak boleh nak ikut setuju atau nak bergaduh pasal apa yang diorang rasa tu. Tapi memanglah mereka makin diorang bercakap makin rancak lah. Makin rancak lah dunia tu. So you tak block dia orang? You tak? Tak. Ada tak you balas untuk you reply ke? Kadang-kadang kalau Mimi rasa benda tu boleh dibalas secara kelakar, Mimi reply lah kan. Kalau benda tu boleh buat kelakar, Mimi Tapi reply ada lah. artis yang tak tahan macam diorang, Ya, I mula-mula think Mimi diorang macam suka tu. It's a state of mind lah. Confirm benda tu boleh mencabar kan, orang kata limit kesabaran orang. Itu lumrah. Itu lumrah benda tu. And bagi Mimi kalau misalnya, sorry rasa nak buka. And kalau misalnya dia artis tu pula rasa nak snap, bagi Mimi pun tak ada masalah. Mimi tak rasa, yelah sekarang Mimi cakap lah diam tu lebih berbisa kan. Tapi kita semua go through benda ni. Ada time kalau dah kena dekat kita terlampau macam-macam. Betul. And kita rasa nak snap lah kan. Kita cuma manusia kan. But it's always like there's always a way lah untuk channelkan benda ni. You know, tanpa we can always bagi statement tanpa ada marah tu sebenarnya. Just another statement. Itu hasil diam tu. Itu yang menghasilkan. Kita boleh bagi another statement. Kau tak puas pun tak apa, tapi statement aku ni pun aku bagi tanpa marah juga. Bagi Mimi it's good tau untuk praktis bila kita kena benda-benda macam ni untuk diam. Sebelum kita cakap tu, diam dulu. Betul. And bagi redakan marah tu dulu. Betul. Dari segi menari ke, dari segi exercise ke kan. Benda nak kata kalau dalam agama pun mengajar juga kan. Kalau marah, dalam marah kat dalam diri tu kan, Habis cakap duduk kan. Kalau tak boleh kan, duduk tak hilang rasa marah kan, baring pula kan. Maksudnya there's a way untuk hilangkan cara marah tu. Kan, bermaksud apa-apa yang berlaku tu, jangan terus buat keputusan ataupun jangan terus melakukan reaksi. Tak tu, sebaliknya duduk dan hilangkan apa yang korang tengah rasa. Rasa marah, hilangkan rasa marah tu. Rasa sedih, hilangkan rasa sedih tu. Terkejut dan apa-apa rasa, selepas hilang tu dah fikir. Evaluate balik, nilai balik apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan. Dari situ baru dapat rasional, kan, baru dapat jawapan atau tindakan yang sebetulnya. Dan kalau itu kalau itu tindakan yang salah pun kan, kita dah meletakkan apa? Takdir. Kita dah, sebab kita dah berserah. Waktu tu kita dah habis fikir sehabis baik. Kita tinggal Benda berserah. yang dah berlaku tu dah berlaku. Betul. Dan cuma itu yang kita kena praktikkan. Kita kena praktiskan tentang kita ni sebenarnya ada supernatural, kita ada super power. Being diam waktu dua perasaan tu, marah dan sedih. Tapi kan, kalau I tanya ramai artis dia orang kata kan, dia suka dikecam tau. Sebab apa tau? Yang bukan dia orang suka attention sangat. Cuma dia tengok pada development dia orang punya IG, social media, everything. Betul. Kalau tak ada komen yang negatif, baik tak payah buat, dia kata. Dan dia suka. Kadang-kadang dia macam trigger. Macam dia sengaja nak buat orang komen sebab bila komen, posting dia traffic, akan engagement. Dia kata lantak kau nak cakap apa kan, cakap je. Aku tak tutup ruang komen. Ada yang cuba untuk come out on benda tu, macam strategize benda ni. Tapi Mimi mau macam, kalau Mimi lebih kepada jadi diri sendiri. Realistik lah. Jadi real macam, maksudnya tak payah nak plan, buat apa nak stresskan diri. Betul. Plan, just be yourself. Kalau orang suka, orang tak suka, dia akan
Betul. Itulah bukti orang kata kan. And kalau kita provoke seorang, orang tak boleh diam. That's why orang dia provoke dengan something yang controversial, kita orang terus akan membawang. Terus masuk kecam dia. It's good for business, it's good for... Yelah, betul lah. Bagi Mimi, itu cakap, kita faham benda ni. The concept of dia tahu kau tak kau ni tak boleh sabar tahan sampai aku provoke. Memang aku sengaja nak provoke. And then kalau you guys melatah balik kan, dia macam yang tukang komen tu akan macam happy lah. Oi, rancangan aku dah berjaya. Kan? Itu dah What do you think, Budi? Do you think artis-artis perlu buat macam ni? Actually kan, yang I tanya soalan macam tu yang pasal you guys suka tak komen-komen daripada netizen pasal benda-benda negatif pasal you? Diorang suka. Yang cakap tu adalah influencer. Of course lah kan. Yang I tanya tu ramai yang influencer sukalah engagement. Tapi macam geng-geng yang macam sajak, yang macam suka buat benda-benda yang macam yang memang keterlaluan guys. Betul. Macam dia orang ketutup ruangan komen apa semua. Tutup. Ya, memang sekarang ni kadang rasa ruangan komen tu Mimi jadi macam tu. Kadang biasa macam you ada tutup komen. Belum ada lagi. Tapi kadang-kadang Mimi rasa yang melibatkan kontroversi yang melampau lah. Mimi ada rasa macam tu. Sebab Mimi rasa macam kalau Mimi nak post something yang Mimi rasa macam ni maybe too much, tutup je lah komen macam tu kan. Tapi tak ada lah buat lagi kan. So far yang delete lah. You handle dia punya edge juga. Kalau ada orang tulis negatif-negatif, you delete je. Delete kan. Kenapa? Sebab kita nak promote positivity. Ya, betul. Pasal-pasal nak tulis macam nak cakap jahat-jahat. Betul kat tempat lain lah. Betul. Tempat sini. I suka macam dunia ni kalau semua positif, I suka lah. Macam tapi tak boleh pula kan. Macam negatif. Kita kena accept. Tak boleh. Dunia ni kan orang kata gini. Kadang-kadang kan macam I fikir negatif ni satu normalize. You know, macam benda biasa. Macam oh god. Tapi tak salah untuk memilih side. Macam kalau Mimi, memang Mimi dengan my whole team memang we the positive one. Bila tengok kepada the negativities yang ada dekat dalam dunia ni, and the negativities yang ada dekat dalam social media, Mimi decided to be like, you know what? Kalau orang baca post kita bagi yang indah-indah, kita bagi yang positif, kita bagi yang encouraging, yang inspiring, kan? Yang tolong dia orang punya mental health. Tolong Mimi memang, Mimi rasa itulah yang the reason Mimi still buat social media. Mimi, Budi, to be honest with you, Mimi bukan jenis suka post-post social media. Dia tak suka? Mimi lagi suka tak payah phone. I want to live my life. Macam Mimi nak pergi, apa Mimi nak buat ni, tak perlu nak tunjuk-tunjuk orang. Tapi you celebrity. Orang nak tahu pasal you. Yes. So sebab tu Mimi cakap Mimi perlu team. Being an artist and being a celebrity. Lain. It's a two different one. So bila you ada dalam team akan nasihat, team akan buat guideline, akan bagi Mimi faham kenapa Mimi kena buat ni, So bagi Mimi social media is like my work kan. Di mana Mimi kena tahu macam okay, ni yang message Mimi nak sampaikan apa semua kan. Because itu yang kita nak tunjuk kat dalam media, and so that Mimi boleh bekerja dengan orang-orang yang ada the same movement or the same passion as me, macam tu kan. Yang nak promote mental health, yang nak kita in a collective tu jadi better. Itu Mimi nak. Sebab tu Mimi tak berapa, Mimi bukan jenis yang boleh rekod diri Mimi membawang orang. Mimi bukan jenis macam tu. Sebab ada yang macam tu, tapi bukan Mimi yang macam tu. So Mimi dah pilih Mimi punya side kat mana kan. Dunia ni berkenaan ada kiri ada kanan, ada atas ada bawah, kena accept. ada positif ada negatif. It's just how you nak channelkan positif tu. For me, and negatif tu perlu ada kan. So tapi apa yang saya buat dengan negatif tu, biar saya simpan negatif tu dekat saya. What I spread is only positive. So balance what? Still balance. Negatif tu masih wujud. Negatif tu saya simpan. I think semua orang ada negativity dia kan. Cuma dia tak luahkan. Macam okay, tak payahlah negatif sangat. Bagi Mimi bila Mimi tengok netizen yang negatif, Mimi pun realise macam ni. Aku pun negatif. Dia cuma yelah kita tak tunjuk, tapi betul. Yang ni yang menunjuk kan, yang menunjuk negativity dia. Tapi Mimi, kita pun rasa kita jadi macam tak boleh nak marah atau benci dia, sebab kita pun pernah negatif. Kita pun pernah sakitkan hati orang. Kita pun pernah melukakan hati orang. Jadi kita ni kena balance lah hidup. Dan negatif tu kita dah buat, kalau dah buat jahat tu kenalah pandai-pandai buat baik juga in a way kan, macam tu kan. So tak adalah rasa asyik nak
nak benci netizen ke, tu semua tak ada lah Tak kan. ada. Sebab bagi Mimi kita semua sama. Aku adalah kau. Kau adalah aku. Sama. Sama, tak ada kan. Okay guys, I think Mimi boleh ceritakan sedikit pasal muzik video. Muzik video macam mana you guys hasilkan? Dengan iPhone ni? Ya. Okay. Itu adalah satu. Siapa pengarah dia? Ya ke? Team you guys juga. Ya. Then kenapa iPhone? Sebab Mimi Adakah you guys suka. disponsor oleh Apple? Memang Mimi tidak. suka iPhone. Okay. Mimi suka iPhone. iPhone Mimi memang team iPhone daripada iPhone 3G lagi. Ya, Tak ya. ada phone lain. Tak guna Samsung lah. Tak guna Samsung. Mimi memang pakai iPhone. So bila yalah phone yang iPhone mula-mula Mimi buat lagu dengan Ultimate Hujan. Kami guna iPhone 11 Pro Max. Tapi masa tu dengan setting lighting apa semua lah, big production lah masa tu kan. Tapi guna iPhone. Nak tengok quality dia macam mana. Bagi Mimi iPhone ni adalah salah satu message dia bagi Mimi is because yelah sebab kita sekarang teknologi semakin maju di mana kita punya handphone pun rakaman handphone kita pun boleh membuahkan hasil yang kreatif. Tapi bila buat dengan diam ni, sebab konsep dia ni memang bagi kami sangat raw, sangat Kat mana ni? simple. Bawah jambatan ni? Ya, bawah jambatan. Kat mana? Dekat Shah Alam. Shah Alam ni? So apa ni Cakap, kami ada tak tengok plan nak mula-mula kami just nak buat photoshoot je. Okay. Tapi memang ada plan nak shoot, cuma tak tahu kita nak shoot hari tu. Tapi memang orang cakap tu bila Tuhan dah kata cuaca elok, angin sepoi-sepoi. Ini 4K right? 4K? Tak, it's actually HD 1080. Bukan HD. Kita dah setting. Sebab dia I think FPS dia tak ni Berapa Tak, FPS? FPS 24 You guys guna 24 Ni memang kena masuk Kalau guna 24. 30 dia macam hidup tau. Macam tak ada ni lah. Macam live. Yeah. So dia bukannya macam And then- 4K kau pun. Oh dia fokus dekat Mimi je macam tu. Tak ada scene lain. Tak ada. It's just a live performance. Ini untuk saja untuk ataupun ada lagi yang you akan plan Tak ada, nak buat? ini memang the Ini memang official lah ni? music video Official for the lah? song. Ni memang Han tiba-tiba keluar daripada belakang. ni memang Lain lah. Spontaneous. Serius lah? Cepat naik. Apa yang lain simple. Yang ni you dah kurus Ni tak naik gemuk gila lagi hari ni. Ya. Yelah you dah kurus. Yang ni dah kurus. I cepat naik cepat turun. I boleh tunjuk I punya gambar I nak tengok tak ada. Sebab aku kuat makan. Rambut ni apa nama? Deadlock. Dreadlock. Dreadlock. Susah nak jaga rambut. So dalam lagu ni memang Sebab saya tak ada extension. Saya pakai rambut kami semua rambut sendiri. shoot. Kami shoot. You guys patut ni tengah lah hari. cari tempat yang ada gravity tu. Ya, tapi dah common semua orang shoot dekat Gravity. Ni kalau gravity je mesti lagu rap. Ya. Kan? Benar. Kita nak Try gravity lagu Belanda macam Siti Nurhaliza. Lagu joget kan. itu kan pernah dibuat in a way. Kami just nak Mimi rasa konsep Step ni music video bebas ni, lah. simple Ni macam tak ada live step, performance bebas. tak ada. Dia memang Express yourself. Just express. Saya tanya kat biar betul lah macam cepat lah macam shoot. Dah. Berapa jam je? Oh. Less than 2 hours ya. Dalam 2 jam kita orang buat photoshoot sekali. So Mimi muka you macam Rihanna dalam ni. Kan? tu macam cakap. Kan inspirasi Rihanna. Siapa penyanyi inspirasi you? Branding Rihanna of course ya. Kita semua tengok Rihanna. Tapi Mimi Alicia Keys dia lebih positif in a way ya. Message dia very positive. Dia pernah datang Malaysia. I pergi dia punya konsert. Dia pergi kan Dia kat Stadium Putra kan. Ya, I pergi. Best. Power gila dia. Oh my god, I takkan lupa malam tu. Han nampak macam apa? Pink sweat. Pink sweat. Pink sweat. Alah lagu dia popular lah.
Lagu dia popular. Dia pakai pink sweater. Oh, dia memang tagline dia, apa, trademark dia macam tu. Dia pakai pink Oh, sweater. tak pernah baju lain. Obviously. Oh. Nyanyi sikit Mimi. Lagu Pink Sweat. Oh, lagu TikTok. Lagu favourite mama. Lagu TikTok. Sebelum kita habis, I think nak buat, bukan game lah, I think I nak Mimi cerita, I tunjuk gambar. Okay. You cerita situasi yang berlaku di sebalik gambar tu. Tapi sorry lah, tak, kalau you cakap you tak selesa dengan gambar tu, you boleh, I tak nak. Okay, cool. Okay, gambar ni. Okay, gambar ni. Okay, gambar ni Mimi dekat rumah mama. Okay. Mimi baru dapat itik smoke duck daripada Syahir suka makan. Oh. Masa Mimi tengah diet lah. So Mimi decided untuk buat cooking video dekat rumah mama. So memang Mimi letak je handphone. Mimi masak je lah sambil mama kat IG belakang. Sambil mama kat belakang. Mimi pun tunjuk cara-cara Mimi masak. Sebab Mimi suka memang masak? Mimi suka masak. Suka masak? Mimi suka masak. I love it. Cuma sekarang ni bila dah lama Mimi tak masak, tak sabar puasa ni. So Mimi boleh masak. Okay, gambar kedua ni. Oh, Shooting apa ni? Medan hiburan ini bukan. Ini masa minggu ke berapa tak silap. Gegar Vaganza. Gegar Vaganza. Ya. I think Kami I nyanyi ada lagu interview kan? Rahimah. Ya ada. Ya, kan? Ada budi. Ya. Rahimah Rahim punya lagu ni. So kami nak, Mimi decided untuk One Nation MCs perform lagu Rahimah Rahim dalam konsep disco. Jadi inilah baju yang dah disediakan untuk Mimi. Rambut besar macam ni. Abang kami plan sama-sama. Mimi dengan Maggie. Lepas tu jadilah reality rambut afro. Menjadi korang. Mimi suka bersiap. Budi tahu kan? Yang grup lain ni macam apa, seluar baggy, seluar besar. Seluar bell bottom. Seluar bell bottom. So yeah. Jadi Ini masa kat Singapura Yes, masa pergi Singapura, Mimi dicalonkan 5 pencalonan untuk Anugerah Planet Music 2019. 2018 untuk lagu Superfly dan juga lagu Gila. masa tu you under masa tu Mimi under Paranormal ya. Sekarang dah jadi Zeno kan. Berapa tahun dengan dia? Setahun je. Setahun setengah macam tu. Ya. Okay. Ini masa ingat lagi program tahun bila? raya ada, Mimi ingat. Tahun bila? Masa ni 2012 ya. 2011 macam tu. 2011. Masa ni kami baru jadi 3 orang. Kozi meninggalkan One Nation MCs. Jadi Sabi Sadi ada menggantikan tempat Kozi. Lebih kurang waktu time ni kira sebelum ni right after kami pergi Korea untuk perform Asia punya first. Mimi suka buat benda-benda first. Mesti ada. Mimi mesti pergi-pergi benda. Macam tak tahu kenapa Budi. Mimi punya life, macam bila Mimi tengok kan, Mimi selalu yang jadi the first untuk something to happen. Macam masa Mimi pergi dengan Sabi ni, kita orang pergi Korea. Kira kami baru balik ni ada program raya. Program Melodi Raya. Ini? Yang ini pun program raya juga. Siapa ni? Tu Sabi. Sabi kan? Ini pun program raya. Program raya tak silap Mimi MCP. Ini masa Mimi jadi guest performer untuk Cliff Umar Champion GV7 ya. Kami menyanyikan lagu Smooth, Santana dan Rob Thomas Apa nama dia? Rob Thomas ya. Next. Ini photoshoot Mimi dengan Mama untuk tak silap Mimi. Your mama sihat lagi ya? Alhamdulillah sihat. Ni nak jumpa dia ni. Lepas kita podcast ni Mimi jumpa dia. Rumah kat mana? Rumah Mama dekat Semenyih. Jauh. Mimi bila inilah satu, Mimi nak sangat duduk dengan Mama. Cuma masalahnya bila Mimi bekerja, Mimi mostly bekerja dekat area city kan. Mama duduk Semenyih. Jadi memang selalunya kalau Mimi ada masa seminggu sekali Mimi akan balik. Tapi sepanjang yang sampai Mimi jumpa ni, kita duduk sibuk promote and kerja ni. Mimi memang dah lama tak jumpa Mama. Mama yang datang jumpa Mimi. Mimi tak sabar nak balik rumah Semenyih. Biasa itu hari pun Mama yang datang. Ya. Okey, faham. Ni?
Ini masa Mimi open untuk first program season 1 Dansa Dancing. Mimi buat opening untuk Dansa Dancing. See, the first one. Oh, lagi kan. Opening mesti dia. Opening mesti Mimi. Ini masa Mimi buat photoshoot untuk promosi lagu Hujan. Mimi dekat Bangsa masa ni, NSTP Bangsa. Mimi selalunya bila sebelum photoshoot, Mimi dengan manager Mimi Maggie akan mula photoshoot guna handphone. Bila dia semua gambar-gambar ni, Mimi make up sendiri masa ni. Cantik tak? Cantik. Dalam fashion kan, you suka yang macam mana fashion? Oh, Mimi memang suka fashion. Macam-macam fashion Mimi suka. Mimi rasa bila Mimi relax biasa, Mimi suka street style lah. Tengok cara Mimi pakai. Mostly street lah. Sempoi. Tapi bila Mimi kena fashion. Mimi suka designer macam Hatta Dolman, Afiq M, Zusaha. Kan? Ya, yang hari tu kita jumpa kan dekat Pavilion. Yes. I suka jaket-jaket dia best. Ya, Mimi suka designer-designer yang authentic dan bold, vibrant macam tu. Suka. Okay, mungkin kata-kata akhir daripada you guys, harapan ke ataupun apa-apa saja. First of all, terima kasih banyak-banyak Budi. Okay. Mimi sangat happy Mimi ada kat sini. Kita boleh borak macam ni. Borak sini, habis sini bukannya habis kat sini, mungkin kita akan jemput lagi. Kira actually ni first time kita buat podcast sama-sama kan. Do you like it? Best Han pernah buat podcast? Macam borak-borak. Tak pernah hadiri, tapi like Han cakap Han aktif on Bigo, so berborak sama je. Sama je. Ajukan soalan apa lah. Cuma ni ala-ala Hollywood lah. Wah, ini macam lagi proper kan. I like the place. And then saya pun kata, first time lah tengok konsep-konsep ni kan, podcast punya konsep. Ada orang kata ada ilmu lah kat situ. Dia borak-borak je. Of course suka. Best, and thank you so much. Tapi itulah, kalau podcast ni dia tak ada dalam setengah jam. Kalau setengah jam macam tak puas hati tau. Dia kena panjang dalam 1 jam setengah macam tu. Macam ni, okey lah ni, 1 jam setengah. Cool. Actually best. Dia macam tak sedap. Macam kita borak kan. Macam Han banyak idealistik, dia macam pendapat dia kan. Yang kita suka dengar dan suka kongsi kan. Perspektif lah. Teringat lagu lepas dia cakap dengan teringat kita dekat Bob Lokman. As long as nanti you guys update lagi lah. Kalau apa-apa kita boleh collab ataupun datang sini untuk something yang macam membahaskan topik-topik boleh. Kita if there's anything to ni, kita boleh happy to do it. Happy to do it. So thank you so much for this experience. Mimi suka. Ni first time Mimi podcast. Serius lah. Ni first time Mimi podcast yang proper podcast punya session. Betul. Ni first time. So I really appreciate it. Maybe orang kat Malaysia tak suka dengar lagi, tapi bagi Mimi this is mungkin the future. Mungkin 20 tahun lagi. This is the future. 20 tahun lagi Malaysia akan nanti bila kita dah mati nanti, at least kita ada documentary macam ni. Betul. Di mana orang dengar apa yang kita dah betul. I think kan macam I duk kaji lah, kenapa rakyat Malaysia tak suka podcast. I duk kaji. Rupanya mungkin Han ada pendapat. Sebab bagi saya rakyat kita gemar disuap kot. So radio dekat situ dia tersuap je. Tapi untuk pengetahuan sebenarnya, kalau podcast ni kita boleh pasang lagu dalam podcast tu. Betul. So it's actually macam rancangan berborak je. Cumanya kita tak larang nak tekan sendiri tu. Nak pasang kat kereta and all. Itu saja sebenarnya. But it will get better. It will get better. Itulah I survey dekat-dekat Hollywood, dekat-dekat luar negara sana. Suka dengar podcast ni. Podcast and then kewujudan podcaster, you know, dalam sejuta. Booming. Juta tau. Sekarang bukan top 1 dekat Spotify podcast tu Singapore apa nama? Singapore ada kan? Dia borak bahasa Melayu je, tapi I layan jugalah. Memang kelakar lah. Oh, yang macam dia jemput Azwan Ali tu yang 3 orang tu kan? Apa nama dia orang? Dia orang Mimi, dia orang punya bahasa segala benda keluar. Memang segala benda. Tapi dah dekat Spotify explicit.
Bebas kau nak cakap apa, mencarut ke apa. Nice. Ekspresikan diri in a way. I dengar yang Azwan Ali tu. Azwan Ali. Ya, Ya Allah, dia 3 jam lagi. Untuk 3 jam. Dia potong lah 1 jam. Oh wow. Wow. Alright. Apa lagi yang nak cakap? Thank you so much sebab jemput kami. Jangan lupa dengarkan lagu Diam, hasil karya bersama Mimi Fly, Han Kabi dan juga Rafiq Khairuddin. Jangan lupa layan music video Diam di YouTube dan juga Apple Music. Dan korang boleh stream lagu tu terus di semua digital platform. YouTube Music, Spotify, Joox, KKBox, anything, anywhere, iTunes. Boleh terus, and jangan lupa untuk share and kongsikan nilai positivity yang ada dekat lagu Diam tu, and pastikan korang dengar dan korang tahu apa message tu. Tak apa kalau tak faham, mungkin esok korang faham, mungkin setahun korang faham, mungkin 10 tahun korang faham. Yang penting satu hari nanti korang faham apakah positivity lagu tu, dan harap sampaikan kebaikan lah. Alright. Jangan lupa follow Mimi dan juga Han Kabi di Instagram. Instagram. Apa Instagram YouTube? you, Han? Instagram saya Alliance TXHANXN. Dia a bit susah, tapi kita try ambil apa? Tahanan di A pertama dan A terakhir tu kakak X dia. Itu saja. Alright guys, thank you so much Thank you Mimi so much, Fly and Mimi. Han Kabi. Kita Yes, banyak yes, bercerita atas pasal pembikinan lagu Diam. Mungkin lepas ni ada single-single terbaru Mimi boleh kita borak sini, habis sini juga. InsyaAllah. You guys yang sedang dengar, terima kasih banyak-banyak daripada awal sampai habis. 1 jam setengah kita orang borak. So Thank you, Layan. banyak benda yang macam boleh memberikan satu input lah, macam something informasi pasal apa Mimi, kita punya mental health. Yes. Kita pergi kepada netizen ni semua, Cara menangani stres. So you guys jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Berdua.com dan follow kita punya podcast kita Borak Sini Habis Sini di Spotify. Bye bye, assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.